Kalau orang tengok gambar Korea ni kan, dia mesti pernah tengok satu filem nama dia Miracle in Cell 7, yang mana kisah seorang bapa ni dituduh membunuh dan merogol seorang budak dan dipenjarakan sampailah dia mati. Kemudian bila anak dia yang kecil dah besar, barulah pihak mahkamah cakap bapa dia tak bersalah. Ada satu kes yang hampir lebih kurang, tetapi mangsa yang dituduh ni dia dah lama kat penjara tapi dia sempat keluarlah, dia tak mati lagi, iaitu kisah Adnan Syed. Baru ni dalam bulan Oktober 2022, mahkamah US telah membebaskan Adnan Syed ni daripada tuduhan membunuh bekas kekasihnya. Kisah dia berlaku begini. Tahun 98, Adnan Syed ni masih lagi seorang pelajar sekolah menengah di Maryland, United States. Beliau mempunyai seorang kekasih yang bernama Ha-Man Lee. Mereka ni bercinta secara senyap disebabkan perbezaan agama dan juga budaya. Kemudian pada penghujung tahun 98, pasangan ini putus. Masa itu Ha-Man Lee berumur 18 tahun. Jadi bila bulan Januari, 13 Januari 1999, Ha-Man Lee keluar dari sekolah dia untuk pergi mengambil sepupu dia yang berumur 6 tahun daripada tempat pengasuh dan kemudian nak pergi ke tempat kerja. Tiba-tiba Ha-Man Lee tak muncul dekat tempat pengasuh sepupunya itu dan laporan polis telah dibuat. Usaha pencarian Ha-Man Lee ini berlanjutan berminggu-minggu, tak dijumpai. Kemudian apa yang terjadi? Awal Februari, ada seorang orang biasa, dia terjumpa mayat berdekatan dengan sebuah taman. Jadi bila dikenal pasti mayat itu merupakan Ha-Man Lee. Polis mula-mula mengesyaki orang yang menjumpai itu adalah yang membunuh. Tetapi ada satu panggilan yang dibuat oleh orang yang tak tahu siapa. Polis dapat panggilan ni yang mengatakan bahawa tolong siasat bekas kekasih Ha-Man Lee, iaitu Adnan Masud Syed. Jadi polis bila siasat, polis tengok Ha-Man Lee ni dibunuh dengan cara dicekik dan Adnan Syed ini ditangkap dan terus didakwa. Adnan Syed ini diwakili oleh seorang peguam namanya Gutierrez, seorang perempuan. Jadi peguam ini pada perbicaraan kedua yang berlangsung selama 6 minggu tertuduh didapati bersalah, disebabkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pendakwa raya. Jadi Adnan Syed ketika itu beliau tak pernah mengaku kata beliau membunuh Ha-Man Lee ini. Kemudian berbalik kepada kisah tersebut, apabila Adnan Syed ini dituduh bersalah, Gutierrez ini dipecat daripada keluarga Adnan Syed ini selaku peguam sebab dia macam tak buat kerja lah. Tiba-tiba tahun 2010 ada satu saksi yang bernama Asian McLean. Dia cakap Gutierrez ni tak pernah cari dia untuk bawa dia pergi cakap dekat alibi, yang mana ketika dalam perbicaraan itu pendakwa raya cakap Adnan Syed ni waktu ada certain waktu ni dia pergi untuk tangkap dan dibunuh. Sebenarnya waktu itu adalah alibi kepada Adnan Syed apabila dia sebenarnya tengah bersembang dengan Asian McLean ni dekat library. Jadi Gutierrez ni tak bawa saksi ni pergi. Jadi memang nampak sangsi, keluarga Adnan Syed nampak sangsi kepada Gutierrez. Jadi mereka cuba untuk mengadakan perbicaraan semula tetapi gagal. Kemudian tahun 2014 ada satu podcast, podcast yang dihostkan oleh Sarah Koenig. Beliau ini merupakan seorang jurnalis yang terkenal dan juga host yang terkenal. Dia mempersoalkan tentang perbicaraan Adnan Syed ni. Adnan Syed ni sebelum ini dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tambah 30 tahun selepas itu. Masa tu dia berumur 18 tahun. Apabila kita sebut penjara seumur hidup ni, certain negara dia ada tafsiran dia. Bukannya sampai dia mati. Dia mungkin sampai umur 60, mungkin sampai umur 80. Itu maksudnya. Berbalik pula kepada itu, bila jadi macam tu, dia dapat perhatian media apabila podcast itu disiarkan. Tambahan pula ada satu organisasi, dia bincangkan, dia kata dia pernah pemertikaikan. Dia kata waktu penyiasatan dekat mahkamah itu, DNA yang dites dekat mangsa tak sama ataupun tak match dengan DNA yang dites dekat Adnan Syed ni. Baru-baru ini pada bulan September, pendakwa raya menemui satu bukti yang telah menjejaskan pendakwaan terhadap Adnan Syed. Tidak didedahkan bukti apa, tetapi dikatakan bukti itu dah menunjukkan bahawa sebenarnya pendakwaan ke atas Adnan Syed adalah salah. Oleh itu pada bulan Oktober beliau dibebaskan serta-merta setelah 23 tahun di penjara. Itu satu perjuangan kepada beliau. Sepanjang Adnan tinggal di dalam penjara, ada follow up, ada dokumentari pasal Adnan Syed yang membicarakan bahawa Adnan Syed ini pernah di-offer untuk mengaku dia bersalah dan dia akan dapat charge yang minimum. Tetapi Adnan Syed tak pernah buat sebab dia memang cakap aku tak bunuh dia. Siapa pembunuh sebenar sekarang masih lagi belum diketahui.